kita ada two different theorems. Okay, are you ready? Bismillahirrahmanirrahim. So kita ada two different theorems that we would like to share that will help us in order for us to answer questions involving Laplace transform lah. Macam mana nak tukar daripada function of t menjadi function of s. Okay. So ada beberapa theorem, saya rasa dua theorem yang we are going to use in order to make our life easier. Okay, yang pertama is what we call as this one. Nama diberi is linearity, kan? Linearity theorem. So for the linearity theorem, let's say you have two different function, okay? Function 1, function 2, we have also constant in front there. Kalau ada constant kat depan C1, C2, function 2, function 1, function 2, we can actually assume it as kita boleh keluarkan constant tu duduk kat depan. Okay, we can just take out the constant duduk kat depan. Lepas tu kita boleh transformkan function yang pertama. Lepas tu kalau operasi in between is operasi, saya punya pen, baik saya guna pen. Okay, operasi in between is operasi tolak ataupun tambah. Kita just boleh separate dia macam ni, kan? Instead of dia duduk sekaligus macam ni, kita boleh assume dia secara berasingkan. Because this is what we are going to see from the table lah. Table yang pertama boleh tengok untuk function yang pertama. Table yang the second table you can refer to the second function given. Okay. So ini kita namakan sebagai linearity function. Apa maksud linearity tu? Maksudnya kalau kita diberi dalam satu function ada dua sebutan. The first term is this one, the second term is this one. Kalau ikutkan table memang kita tak ada function yang sekaligus datang dengan operasi tambah di tengah. Yang ada adalah, yang ada kalau ada pun yang ada dua function sekaligus ni adalah operasi darab. Nak tunjuk kat awak. Operasi darab. Contohnya eksponen dengan sin kan. Yang kita ada adalah operasi darab. Kita tak ada yang ada operasi tambah macam ni. Jadi macam mana kita nak handle dia? Cara nak handle dia adalah kita assume dia boleh dipisahkan. So that is what we call as in linearity function. Kita boleh pisahkan mereka macam ni secara berasingan. Okay, so bila you separate them, you are going to see the table one by one. Boleh tengok untuk eksponen yang pertama. Boleh tengok untuk sin untuk yang kedua. Setelah itu jangan lupa combine. Kena combine lah. Kena combine sebab actual function kita memang combination yang ada operasi tambah. Jadi kat tengah ni pun operasi tambah lah. Okey. Kalau ada yang nak tanya kenapa dia jadi macam ni madam. Yang ni sebenarnya dia nak samakan penyebut je lah. Okey, dia samakan penyebut kan. Sebab we have two different sebutan for the denominator. What we do is we can actually multiply. Kita boleh multiply kiri dan kanan. Maksudnya bila you multiply, of course yang atas ni perlulah multiply dengan pasangan di sebelah sini kan. S kuasa 2 tambah 4. Yang balik sini 2 ni akan perlu multiply dengan S tambah 3. So bila you expand, you akan dapat function seperti di bawah ni lah. Betul tak? Yang ni S kuasa 2, yang ni jadi 4, yang ni jadi 2S, yang ni jadi 6. So 6 tambah 4 jadi 10. Okay, boleh ke yang example yang pertama tadi? Is it okay? Hello. Okay, madam. Okay. Alright, so yang kedua, this one is when you have the constant pula kan. Kalau you have constant, contoh constant tu yang mana? Kalau ikutkan dalam table kita hanya ada function of t. Yang mana function of t? T kuasa n tu nombor 7 ni kan. So kalau ikutkan kita ada function of t yang macam ni sahaja yang kita boleh ambil daripada table. So kalau kita ada 2t macam mana? Kita just assume 2 tu duduk kat depan dan function of t tu yang duduk dalam Laplace. Nampak tak? So inilah juga dikenali sebagai linearity theorem. Okay, so bila you letak macam tu, you akan nampak lah. From the table, we get 1 over S square. This is from the table. So bila you multiply kan 2 dengan benda dalam table ni, so you dapat 2 over S square. Boleh ke?
Boleh, Madam. Okey, so sama juga saya dah bagi tahu tadi kalau operasinya operasi tambah maka kita letak tambahlah in between. Kalau operasi tolak, tolaklah in between. Okey, so bila tolak, yang ni nampak tak? 4/3 T kuasa 4. Kalau ikutkan table kita memang tak adalah benda-benda yang ada 4/3 ke, berapa per 3 ke, tak ada apa-apa. Yang ada T kuasa N. T kuasa N adalah untuk table yang row yang ke-7 ni. So you can see that 4/3 pun kita keluarkan. So nak bagi tahu itulah cara untuk kita handle linear by using linearity theorem. So bila you keluarkan, you just ambil yang dalam table untuk yang dalam ni. Lepas tu of course kena darab balik lah, kena expand darab balik. So dapatlah value yang simplified version yang macam tu. So bila jawapan akhir, you akan simplify lah all together. Semua-semua yang you dapat daripada table tadi, kalau ada 3 term, maka tiga sebutan seperti yang ditulis di situ. Is it okay? Okay. Alright, next. Ini pun sama, saya tak nak continue with the example. I think you can understand what I'm trying to say. Bila dia linearity theorem, kita hanya keluarkan koefisien dia duduk kat depan. Ini dinamakan sebagai koefisien. Nampak tak? Dia ada 6 sign tu. Kita keluarkan 6 duduk kat depan. Sama juga yang ni 5 cos. So kita keluarkan 5 duduk kat depan. So bila you ambil daripada table, benda yang dalam kurungan ni nanti kena darab lah dengan yang benda kat luar tu. Macam tu. Okay. So we have a few example here for you to do. Nanti sekejap lagi kita pilihlah soalan mana yang you akan jawab as homework for today. I am going to move on to the next one. Yang ini adalah satu lagi theorem. Yang ni adalah satu lagi theorem. Sekejap lagi awak buatlah ni exercise 2.2.1 ni. Guna linearity theorem, dia senang sikit. Yang shifting theorem ni, shifting theorem ni something else lah juga. Okay, shifting theorem. The first shifting theorem. Okay, so apa maksud shifting theorem ni? Cuba baca dulu. If the Laplace transform of a function is equals to fs. Okay, yang ni memang kita sedia maklum. Kalau kita transformkan function of t, ada L kat luar tu kan, memang kita akan dapat satu function of s. Seperti ditulis f huruf besar in bracket s. Maka sekiranya diberi ada function of t dan ada eksponen kat depan dia. Yang ni specifically untuk eksponen lah. Kalau ada eksponen a to the power of t, kat depan function apa-apa yang awak ada tadi, awak boleh assume function original yang awak ada tadi akan boleh berubah menjadi function of s minus a. Yang ni adalah something yang kita kena gantikan. Nak bagi tahu dia adalah daripada huruf S yang sedia ada tadi. Awak akan gantikan dia dengan S tolak A. A ni datang daripada mana? A ni datang daripada eksponen punya cerita. Eksponen to the power of AT. Okay, we are going to see the example for this. Saya tunjuk dulu awak contoh supaya awak lebih faham. Okay, ini original dia. Okay, soalan asal adalah find the Laplace transform of exponent to the power of negative t. Awak tengok betul-betul kat situ. Kalau saya boleh besarkan sikit. Okay, this one. Laplace transform of exponent to the power of negative t. Lepas tu ada cos 3t. Ada cos 3t. Okay. Jadi kalau ikutkan memang kita memang ada jawapan yang terus pergi ke sini. Nampak tak? Kalau ikutkan memang kita ada jawapan yang terus pergi ke sini. Betul tak? Inilah dia kan. Eksponen dengan cos. Itu sin. Ni. Number 6. Is it true number 6? Kan? Pattern dia kan? Untuk cos. Setuju tak setuju? Setuju tak setuju? Okay, setuju. Alright, so nak cerita kalau ikutkan from the table memang kita dah ada direct answer yang kita boleh guna sebenarnya. Tetapi untuk soalan kali ini, oleh kerana kita sedang berada dalam topik the first shifting theorem, sebenarnya yang kita harapkan adalah bukan you guna yang ni. Kita bukan nak guna table number 6 ni. Kita tak nak guna yang ni.
Bila kita cakap kita sedang guna first shifting theorem, saya nak minta awak bayangkan apa? Awak kena bayangkan first shifting theorem ni kita akan assume whatever exponent that we have here is going to be exponent of AT. This one is another function of T. Gitu. Okay, maknanya awak akan bayangkan function yang awak ada tu adalah original function dia hanyalah function of T kita adalah cos 3T. Okay, sebab ni kan function of T kita kan. Okay, so from the function of cos 3T, kalau kita tengok table, cos 3T ni dapat apa value dia tadi? Cos 3T, mana dia? Sini sikit. Okay, cos 3T. Alamak, table ni nak suruh besar ke nak suruh kecil? Ni. Okay, kalau ikutkan cos 3T adalah S over S square plus by A to the power of 2. Okay, yang ni kan? So, bila you masukkan, you nampak value of A kat sini adalah value 3. So, letaklah 3 kuasa 2. So, this is your original one. Okay, function of. Kita panggil ini sebagai kita punya function of S lah kan? Betul tak awak? Yang telah menjadi function baru. Sebab tadi kita ada function of T yang telah kita transformkan menjadi function of S. Okay? So, inilah you punya function of S. Okay. So, sekarang by using first shifting theorem, what you are going to do is you akan assume soalan kita tu sudah berubah daripada menjadi hanya cos 3T. Soalan original diberi dalam soalan adalah E kuasa negatif T. So maknanya awak dah kena tambah benda ni. Daripada original awak konon-konon kalau nak guna first shifting theorem ni, awak hanya ada cos 3T tapi we have another extra one we have which is exponent to the power of negative T. So bila compare negative T, value A dia apa kat sini? Value A dia apa? Siapa boleh respon? Value A dia berapa? Negatif 1. Value A dia negatif 1. So, apa yang awak boleh bayangkan, dia dah bagi tahu tadi kalau L function of T, sorry, yang ni patut ada kurungan. Kalau Laplace transform for function of T menjadi Fs, okay, maka kalau awak ada satu lagi function yang mana awak ada exponent A kuasa T, exponent to the power of AT darab dengan Ft, okay. Yang ini akan menjadi apa? F dalam kurungan S tolak A, okay. So, awak kena tengoklah tempat S tadi, tempat yang ada S tadi akan digantikan dengan tempat yang ada S tolak A. Okay, so untuk kes ini, A kita adalah negatif 1. So, that's why tengok tempat A telah digantikan dengan negatif 1. So, bila macam tu, kalau tengok ni, original dia adalah S over S square plus 9 kan? Yang ni original dia. Tetapi sekarang, oleh kerana nak guna first shifting theorem, you akan gantikan tempat A, iaitu tempat S kan? Daripada hanya ada S. Kita kena tukar colour sekejap. Daripada hanya ada S menjadi ada S tolak A. Okey, jadi sekarang tempat S tadi, awak nampak tak dia dah ganti dengan S tolak A. Inilah dia. Okey, boleh ke? Nampak tak dia ganti tu? Nak cerita penggantian tu lah. Sebab yang ni complicated sikit lah berbanding linearity theorem tadi. So, bila dia dah ganti tempat S tadi dengan tempat S tolak A, jadi awak pun expand. Bila expand macam biasa, S tolak-tolak 1 akan jadi S plus 1. S tolak-tolak 1 lagi akan jadi S plus 1 kuasa 2 kat dulu situ tambah 9. So, instead of you have your original function yang macam tadi, mana pula eraser dia? Macam instead of kita hanya ada cos 3T yang menjadi seperti S over S kuasa 2 tambah 3 kuasa 2, kita telah menjadi
Laplace transform untuk eksponen, eksponen dan ada dalam eksponen tu ada juga cos 3t. Nampak tak? Dia extend je lah ni. Nak cerita daripada yang macam cos 3t sahaja, bila you dah extend ada benda ni guna shifting theorem, kita hanya perlu gantikan tempat S yang ada tu, dengan tempat S tolak 1. Macam ni. Okay, so bila gantikan dia jadilah begitu. So you boleh compare lah. You boleh compare with the one that we have in the table. Is it true? Kalau ikutkan cos BT adalah yang ini. So S tolak 1. Sebab apa tolak? Sebab yang originally dia adalah S tolak A. A kita adalah negatif 1. So memang dia akan jadi S tambah 1. Yang ni pun sama. S tambah 1 kuasa 2. Jadi samalah dengan apa yang kita ada dalam table ini. Sepadan lah nak bagi tahu. Okay. Cuma untuk jawab soalan yang dalam topik first shifting theorem ni tak boleh directly ambil from the table. Kita kena ambil one by one. Maknanya kita kena ambil function of t dulu. Lepas tu baru kita extend kepada eksponen ni. Eksponen ni datang daripada mana? Daripada shifting theorem yang mana S telah bertukar menjadi S tolak A. Is it okay? Ada soalan? Ada. Tak ada. Faham. Okey, faham. Saya tunjuk lagi satu. Yang ini adalah soalan kedua dia. Soalan kedua adalah eksponen kuasa 3t sin 2t. Okey, sin 2t. Kalau ikut table sebenarnya memang boleh nampak terus yang ada eksponen EAT sin BT. Maknanya kalau ikut kita boleh tengok table terus. Tapi oleh kerana untuk subtopik ini kita nak guna first shifting theorem, kita tak tengok table yang nombor 5. Kita hanya guna table yang nombor 3 ni, yang sin sahaja. Okay, so bila you tengok sin, Laplace transform for sin 2t is equals to 2 over S square plus 2 to the power of 2. So this is your Laplace transform for sin. Okay, untuk sin. Lepas tu bila kita ada eksponen di situ, maka eksponen kali ini A dia adalah 3. Jadi bila A dia adalah 3, awak ingat tak tadi kita kata function of S akan menjadi function of S tolak A. Jadi A kita 3. S tolak 3. Jadi tempat-tempat S, awak perasan tak? Saya beritahu sekali lagi, tempat-tempat S ini telah digantikan dengan S tolak 3. Gitu je. Nampak tak? Bila you ganti macam tu, you pun finalize lah. Your final answer is this one. Tak ada benda nak expand pun kat situ, kita biar je. Macam ni. Boleh? Boleh tak boleh? Boleh ada. Okey, Alhamdulillah ada. Boleh. So kita ada lebih kurang 20 minit. Saya nak minta you try. Kita akan try 2 daripadanya. Okey, 2 daripadanya. Kita nak try yang mana ni? Saya rasa kita boleh try B. B dan tadi sin. B dan C lah. B dan C. Okey, cuba buat B dan C. Sementara sedang buat tu, boleh lower hand dulu. Sebab macam biasa saya nak tahu orang yang dah siap tak siap ni. Lower hand dulu supaya sekejap lagi kita boleh tahu respon orang siap tak siap. Okay, thank you. Semua orang dah lower hand. Okay, so kita ada 2 soalan. Ingat yang ini adalah using the first shifting theorem. First shift theorem. Bila kita cakap first shift theorem, kita tak nak guna table nombor 5 dan nombor 6. Kita tak nak guna table nombor 5, nombor 6 ni tak boleh guna. Sebab kita nak guna shift theorem. Itu yang anda kena faham, kita nak guna shift theorem. So, bila nak guna shift theorem, yang lain-lain tu boleh guna kecuali nombor yang ada jawapan terus. Iaitu jawapan terus dia nombor 5 dengan 6 lah. Kan? 5 dengan 6 yang mana terlibat dengan sin dengan cos lah. Yang ini pun sama. Okey. Awak tengah buat B dengan C Saya rasa sebab kita tak ada contoh A.
Saya tambah soalan. Soalan A tu kena buat juga.